Dan chapter yang terakhir bahagian bab 6 ialah isu 6.4, isu pembahagian sel terhadap kesihatan manusia. Okay. Ketidaknormalan mitosis dan meiosis menyebabkan kesan kepada kesihatan. Jadi, yang nombor 2 adalah mitosis yang tidak terkawal disebabkan oleh gen yang mengawal atur kita sel. Kita sel tadilah G1, S, G2, M, okay, mengalami mutasi. Mutasi yang disebabkan oleh pendedahan sinar UV atau radioaktif, penggunaan ejen karsinogenik penyebab kanser, yang ni paling banyak salah satu yang mempunyai ada ejen kanser adalah rokok, sausage sorry untuk yang peminat sausage ataupun makanan proses yang segera-segera tu, bukan tak boleh makan tapi kurangkan. Okay. Ataupun air yang pewarna, yang mengandungi pewarna dan perasa yang tidak dibenarkan oleh kerajaan ataupun yang membahayalah. Dan satu lagi ejen karsinogenik ni macam ada jenis benda-benda yang kita telan, logam ke apa ke kita telan dia. Okey, ejen karsinogenik penyebab kanser. Okey, yang ketiga merokok, minum arak dan menghisap dadah. Dan yang keempat, sel yang bermutasi. Memang dia ada orang dia memang ada sel yang tiba-tiba dia mutation. Jadi dia manusia di dunia ni dia tak ada sel yang bermutasi menjadi Spiderman ataupun menjadi Batman ataupun whatever. Yang banyak mutasi dia menjadi penyakit. Itu realiti dia. Jadi mitosis tidak terkawal menghasilkan sekumpulan sel yang dinamakan tumor. Terdapat dua jenis tumor. Yang pertama, tumor yang benign. Benign. Gitu nak sebut. Tapi ejaan dia NIGN, benign. Okay, tumor yang tidak mengancam nyawa, berada di tempat asal dan boleh dibuang secara pembedahan. Ni kita panggil macam ketulang je lah. Dia ada ketul, dia duduk situ je. Okay, jadi doktor tengok, doktor scan. Okay, tak apa, kita ambil ketulan ini, buang. Tak ada benda. Okay, yang paling glamour sekali, biasalah orang kita ni, ialah kanser ataupun tumor fibroid. Contoh fibroid. Okay. Dia duduk dalam rahim situ je, dok gimana. Jadi doktor akan ambil fibroid tu. Kalau fibroid terlalu besar, dia akan ambil dengan rahim-rahim sekali buang. Tapi bila dah dibuang, tak ada hilang dia. Bila hilang tak ada masalah. Jadi dia sudah bebas daripada tumor benign. Okay, yang kedua ialah tumor malignant. Okay, malignant, tumor yang mengancam nyawa, memusnahkan tisu yang normal, dia makan dia jadi daripada satu sel yang mutasi, dia pun jadi banyak, beranak, mitosis, lepas tu dia makan pula tisu-tisu yang tepi-tepi dia dan boleh bermetastasis. Metastasis maksudnya ia pindah di tempat lain. Okey, contoh. Ini contoh kanser payudara. Okay, kanser payudara. Okay, mula-mula dia akan naik, tumor ini naik di payudara itu, berbentuk ketulan-ketulan. Lama-lama dia akan, ketulan itu, dia akan cabuk sikit. Sedikit sel tumor dia akan tercabuk dan masuk ke dalam aliran darah. Daripada payudara, dia masuk dalam aliran darah. Lepas tu dia gerak ikut darah nak pergi mana. Ada kadang pergi ke paru-paru. Jadi dia duduk situ, duduk dalam alveolus, duduk dalam paru-paru. Kena kanser paru-paru pula. Ada dia pergi ke belakang ke, dia pergi dekat lengan, dia pergi mana-mana tempat yang dia nak sangkut situlah. Okay, jadi bila di situ kena merebak kanser situ pula. Lepas tu gitu pula. Gitu. Jadi lalah kali doktor kata tak boleh buat benda dah sebab dia sudah merebak habis dalam badan. Jadi tu kesianlah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, yang kedua. Nombor 5.
Meiosis pula yang tidak normal dikenali sebagai tak disjunksi. Ia berlaku semasa anafasa 1 atau anafasa 2. Okay, kenapa tak disjunksi ni? Gini cerita dia. Awak lukis kita kan tahu anafasa adalah contoh ini saya ambil daripada ini adalah anafasa 2. Okay. Maknanya anafasa kan dia akan tertarik ke kutub bertentangan. Dia akan terpisah. Ni ada 2. Okay, ada 2. Okay, akan terpisah. Tetapi bila dia tidak disjunksi, bila tidak disjunksi, maksudnya dia tidak pergi. Sekejap. Dia tidak disjunksi tu maksudnya dia tidak tertarik ke kutub lah. Tidak tertarik. Sama ada disebabkan oleh gentian gelendung yang tidak terhasil ataupun gentian gelendung dia rosak. Okey. Disebabkan tidak disjunksi. Okey. Gentian gelendung tiada atau rosak. Okey, jadi ya gini. Kalau dia tidak disjunksi, maksudnya okey, ni ada ni kan. Okey, ini ada satu ya tubik molek. Hak ni ya tubik molek. Sini tak ada. Apa tak mau hilang ni? Eraser please. Okey. Jadi sini tak ada jadi bila gentian gelendung situ tak ada, jadi awak boleh bayanglah gentian gelendung kerja dia yang menarik kromatik. Jadi sekarang bila sel ni terbahagi 2, sitokinesis, jadi satu sel akan jadi penuh, satu sel lagi akan duduk 1. Jadi yang ini akan duduk 1. Gitu. Itu maksudnya tidak disjunksi. Jadi kedua-dua sel anak ni, ini sel anak 1, ini sel anak 2, dua-duanya adalah sel yang cacat lah, menyebabkan bilangan kromosom yang tidak normal dalam gamet. Jadi kalau hak ni dia akan jadi macam 3. Hak ni ada 3, hak ni ada 1. Dia sepatutnya adalah 2. Yang sepatutnya adalah 2. Ini adalah 2. Kromosom bagi 2 kan? Ia bagi 2. Tapi ini tidak normal. Sama ada bilangan kromosom itu berkurang atau lebih daripada bilangan normal. Okay, contohnya, jadi contoh penyakit yang boleh jadi macam ini, yang paling glamour sekali dalam dunia adalah sindrom Down. Penyakit Down syndrome. Ataupun kita panggil penyakit trisomi. Dia mempunyai bilangan kromosom adalah 47. Sebab manusia biasa dia ada 46. Jadi macam contoh gini Okey, kita ambil contoh sini lalu. Jadi satu sel gamet dia ada 3. Okey, jadi ini kita ambil hak lebih Kita ambil hak lebih. Jadi satu sel gamet ada 24 kromosom. Lepas tu dia bergabung dengan sel gamet yang 23 kromosom. Contohlah kita ambil yang ini daripada sperma. Yang ini daripada ovum. Dia pun bergabung. Jadilah baby. Okay, bila jadi baby, lukis sini Okay, jadi baby, bergabung 2, jadi satu sel. Kita tambah kan, 23 campur 24, dia adalah 47 kromosom. Itu yang kita panggil dia tidak normal. Ini yang menjadi anak ini membesar menjadi sindrom Down. Itu punca dia. Tidak berlaku tak disjunksi. Okey, jadi habis untuk bab 6. Jadi insya-Allah kita akan jumpa next class. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.